Selamat petang, saya Puan Puri Johan dari Puri Johan Agro. Saya memelihara ikan ampurau sebab saya memang berminat dan saya dari dulu-dulu memang mendengar orang cakap dari agriculture Tarat macam dia orang ada ikan ampurau yang saya selalu pergi tengok ke stesen sana. Dan saya memang minat untuk melihara ikan ampurau ini. Dari tahun 2007 memang saya sudah start memelihara anak ikan ampurau dari agriculture Tarat. Dia orang memberi kepada saya, dia punya baby, dia punya anak ikan mula-mula. Jadi saya bawa dia pergi sini memelihara dalam tong biru dulu, you know. Saya buat di sini sebab saya pun ada air gunung untuk ikan saya. Sumber air di ladang ikan ini adalah dari Gunung Sadong. So, air dari Gunung Sadong akan lintas ini. Salah satu small stream dan lintas ini, so kita gunakan pump air dari sini dan buat simpan dalam storage tank. Sebelum air itu masuk ke storage tank, sebab ini air daripada luar, so kita kena tapiskan itu air dulu. Kalau tidak, parasite, pathogen akan masuk ke tank dan akan masuk ke kolam-kolam. So, kita spesifikasi untuk penapis itu adalah tidak kurang pada 10 mikron. 10 mikron. Itu 10 mikron yang makna tu parasite punya telur apa semua pun tidak akan masukkan storage tank. So dari storage tank kita baru sarukan itu air masuk semua kolam di PJA ini. Agriculture Tarat memberi anak ikan ampurau kepada saya 500 ekor. So saya start dengan 2 tong biru. 2 tong biru di sinilah, di tempat saya di sini. Saya inang dia 200 lebih, 250 dalam satu tong. Saya pakai pump kecil. Sampai dia ada 4 inci ke 5 inci, oh saya sudah, macam dia sudah okey, saya terasa macam suka tengok dia sebab dia growing. Macam saya ni dapat memulakan dengan ampurau. I bought beli tong lagi, another 2, so I divide, macam divide into 200 plus, I divide into 4 tong. I mean 500 lah. I divide to 4 tong, then I see macam dia growing well. So I always go to the agriculture, pergi ke agriculture Tarat. So I ask, so they give another 500. They give me another 500. So the one that yang saya inang tu hari, yang 500, I begin to make this pond. This first pond, saya mula. So dia orang sudah besarkan. So I put them in the first pond, P1 here. It's okay. Dia orang saya inang dalam kolam, first kolam lah, kolam pertama. So I inang dalam di sini. So I think I like it lah. And then I learn, belajar dari agriculture. The first time I feed, I'm using the star feed, local feed lah. It's just abok biasa, but it's a grower high in protein. I bought it from it's a Baki Bazaar. Adalah kedai-kedai yang menjual this abok ikan. So I see the one that star feed with a high protein. So I bought that one.
yang 4-5 tahun yang dulu masa saya memelihara ikan ampurau, memang my heart, saya punya feeling lah, saya punya hati memang on the fish, memang dengan ikan ampurau. Sebab kalau misalnya saya datang dari Kuching, kan saya punya ikan dalam sini, dia orang semua akan dengar saya punya kereta, my suara, memang dia orang swim macam dia orang, ya even now, so if I call them, dia memang tahu yang saya tuan dia lah, dia macam ibu dia lah. Memang I suka lah, with the fish lah, suka dengan ikan ampurau. Pemenihan ikan ampurau yang kita buat di sini adalah we call it induced breeding, pembiakan arahan. Pembiakan arahan ini lain daripada pembiakan semula jadi. Kita mencari dan memilih induk-induk yang sesuai, induk betina yang sesuai, induk jantan yang sesuai. Lepas tu kita akan inject ataupun kita akan suntikkan hormon. Hormon yang kita guna ni ada 2 jenis, iaitu overplant dengan hormon overprim. Hormon overplant untuk merangsangkan kematangan telur-telur ikan, and then hormon overprim is to stimulate ataupun merangsangkan reproductive system or sistem pembiakan ikan-ikan tu. So it's these two things, suntikan hormon 2 ni. Lepas tu kita akan strip ataupun kita cakap urut lah, urut telur keluar dengan urut sperma keluar. Lepas tu kita campurkan dan kita incubate lah sampai dia menetas. Dalam pembenihan ikan ampurau Sarawak ni, dia spesies yang agak baru diintroducekan kan dalam penternakan. Jadi tidak banyak sumber-sumber reference yang rujukan yang kita boleh dapat online ke di perpustakaan or even jabatan. So how we go through it, banyaknya kita trial and error. So the most significant atau yang paling mencabar adalah sebenarnya pemilihan induk betina yang sesuai. Sebab bezanya telur ikan ampurau dengan telur ikan lain lah, ikan air tawar yang lain lah. Kematangan telur dia tidak sekata seperti ikan-ikan air tawar yang lain. So timing dia memang penting lah untuk mencari dan memilih induk betina yang sesuai agar kita dapat telur yang cukup matang dan sedia untuk persenyawaan lah, proses persenyawaan. Okey, telur yang di-fertilize tadi akan letak dalam hatchery dalam incubator. Dalam 60 jam hingga 70 jam, itu anak ampurau akan di-hatch. Dia akan hatching, lahir. Lepas dia hatching dalam 5 hari, itu anak ampurau dia makan, dia punya consume dia punya embrio sendiri untuk besar dalam 2-3 hari dan 4 matang. Lepas 5 hari kita akan kasih dia makan ini brine shrimp. Namanya Artemia. Oh, dalam sini saya tengah cultivate ini Artemia. Artemia dia telur Artemia campur air garam, air masin, air garam. Lepas dalam 30 jam ini brine shrimp akan hatch juga. Dia akan dari kecil dalam naked eye susah mau nampak. Tapi kalau boleh nampak ini, dia akan ada kalau gerakan, ada evidence dia itu brine shrimp to hatch. Kita boleh ambil ini untuk dia makan selama 3 minggu. Dalam 3 minggu tu akan terus makan ini brine shrimp. Lepas itu baru transfer pergi kolam yang besar.
Ikan empurau di Perijohan Agro ini kebanyakan dia kita jual pasaran dia di Malaysia, means di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, terutamanya di Kuala Lumpur, Penang dengan Johor, and di Sabah. And then permintaan tertinggi ikan empurau Sarawak ni sebenarnya di market export sebenarnya. Kalau yang benih ikan locally lah di Sarawak banyak permintaan. Di Perijohan Agro, cara kita buat pasaran adalah kebanyakannya online melalui social media platform yang sedia ada like Facebook, Instagram, WeChat. And then because now 90%, lebih dari 90% of kita punya client dan customer semuanya datang dari online. Kalau kita menghantar benih ikan, anak ikan empurau, packaging yang kita buat boleh tahan selama about 48 hours lah, 48 jam. Jadi from the moment kita pump angin masuk ke dalam packaging, then dia boleh go through, so that dia boleh go through waiting time, holding time di kargo sebelum naik flight lah. Ataupun kalau kita pakai bus cargo, then it can travel at least 20 hours, no problem. Kalau ditanya kenapa Perijohan Agro memilih ikan empurau Sarawak, ini sebab ikan empurau Sarawak sebenarnya boleh dikatakan ataupun memang merupakan khazanah negeri Sarawak, sebab dia satu produce yang betul-betul dari Sarawak dan memang famous dari Sarawak. Ikan empurau Sarawak ni kalau di habitat biasa dia, di habitat dia di sungai-sungai, dia kebanyakannya seperti yang ada di Perijohan Agro sini, bakarnya datang dari Sungai Adang, area Limbang Lawas, ataupun dari Sungai Rajang. Sungai Rajang tu area Kapit, Song, Balaga, Sibu dan Kenawit. Area itulah, di situ ya bakar yang kita dapat lah, yang terdapat di Perijohan Agro. Ikan empurau Sarawak sebenarnya tidak senang dia ditangkap, elusif, dan kalau dipancing dia memang ada daya lawan yang kuat. Jadi itu juga menjadi keseronokan lah yang ditagih oleh para kaki pancing. Selain daripada dia punya kekuatan and then keanggunan bentuk dia, semua ikan empurau Sarawak dicari orang ramai untuk sebagai ikan untuk dimakan sebab isinya yang wangi, lemak dan lembut lah. Sebenarnya khas daripada diet ikan-ikan ini, iaitu daripada buah-buah sungai, terutamanya buah engkabang yang memang endemik di Sarawak lah. Memang hanya di Pulau Borneo, di Sarawak saja yang ada. Sebab itulah ikan empurau Sarawak ni dia unik lah. Untuk Jabatan Pertanian, bahagian perikanan darat adalah salah satu daripada Jabatan Pertanian Sarawak lah. Jadi kita menyedari bahawa ikan empurau ni ada potensi untuk dikomersialkan. Pada tahun 2003 kita dah berjaya menghasilkan benih ikan empurau secara pembiakan arohan, dan kita ajar sebagai salah satu contoh peternak kita, pengusaha Puan Puri Johan ni.
Jadi dari situ kita bagi khidmat nasihat, skim bantuan. Kita memang ada bagi skim bantuan untuk projek, untuk mereka memperkembangkan lagi bisnes projek peternakan empurau mereka ni. Lepas tu kita juga ada bagi bantuan bekalan anak benih lah secara percuma kepada peternak kita. Kita nak tengok sebenarnya komitmen pengusaha kita. So macam yang in the case Puan Puri Johan ni, komitmen mereka memang dari awal memang bersama dengan kita. Dari permulaan perjalanan untuk pengkomersialan ikan empurau ni. So dari 2009 sampai ke sekarang, dah belasan tahun. Jadi kita tengok komitmen yang diberikan tu memang tinggi. Sebab kita tahu ikan empurau ni, dia bukanlah macam ikan-ikan lain. Ikan empurau dia mengambil masa dalam 2 ke 3 tahun untuk membesar. Tak sama macam ikan lain dalam 4 ke 6 bulan dah boleh dipasarkan. Ikan empurau tidak. So kos tinggi, risiko tinggi, itu yang menyebabkan tak banyak yang berani nak menceburi dalam bisnes ni. Ikan empurau ni digelar sebagai totem birdes dari segi nama saintifik ataupun bahasa Inggeris dia kita gelar dia sebagai maser fish, yang mana kalau di Malaysia kebanyakan orang tahu ikan empurau ni sebagai ikan kelah, tapi di Sarawak yang kita gelar sebagai ikan empurau. Jadi habitat dia di Sarawak, population dia banyak di ulu-ulu pedalaman, di kawasan pedalaman yang mana dekat area bahagian Kapit dengan bahagian Limbang, dan juga ada juga sebahagian di Ulu Baram lah. Dia more to the northern side of Sarawak. Untuk ikan empurau di Sarawak ni, nama saintifik dia satu sajalah, totem birdes. Tapi kalau di Sarawak dia ada 3 jenis. Satu mereka panggil kalau dalam bahasa Yuban empurau murak, empurau celum dengan empurau merah. Jadi yang banyaknya yang kita culture sekarang adalah ikan empurau putih lah, yang dihasilkan di stesen perikanan darat tu kebanyakan kita ambil dari Sungai Adang, lawas. Kalau yang ikan empurau Sarawak ni berbeza dengan ikan kelah dekat mana Semenanjung ataupun di Sabah tu kan. Di Sabah dia sebenarnya ikan semah. Dia ikan pelian mereka panggil. Dia spesies lain, Todorhensis. Kalau di Semenanjung, dia banyak lagi spesies-spesies. Dia variant dia sebenarnya. Yang Sarawak kita punya yang unik untuk Sarawak ni sebab dia besar. Dia boleh reach up to 28 to 30 kilos di dalam river system. Dekat tempat-tempat lain dia kecil. Dia tak besar sangat. 4 to 5 kilos macam tu dalam sungai. Dia terdapat dekat bahagian ulu sungai, dekat bahagian kawasan utara lah, macam dekat Limbang, dekat kawasan ulu Sungai Adang. Lepas tu kalau dekat Miri tu banyak dapat dekat area Ulu Baram lah. Lepas tu dekat Kapit yang dekat area Ulu Katibas. Situ yang banyak. Memang asal dia. Ikan empurau ni habitat asal dia adalah di mana dia bertelur, di mana dia membiak. Di situlah dia akan membesar. Dia tak akan pergi ke mana-mana. Keunikan ikan empurau Sarawak ini sendiri, ikan ni kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain, di Sarawak ikan kita saiz dia besar. Lepas tu rasa dia, because dia makan buahan yang asli yang dekat tepi-tepi sungai. Sepanjang tepi-tepi sungai kita ada pokok-pokok asli native kepada Sarawak, memberikan rasa yang lain daripada tempat-tempat lain. Yang tu yang kita banggakan lah. Lepas tu saiz dia besar, color dia pun ada sedikit lain daripada tempat-tempat lain. Ini buah ialah buah engkabang. Ini sudah dikeringkan dan ini sudah siap sedia untuk ikan makan. Ini ada sudah rendam dalam air dan dipotong dalam 3 hari. Buah ini untuk ikan ini sebab dia akan bagi ada itu Empurau Sarawak signature taste makan buah ini. Sebab buah ini hanya mendapat di Sarawak saja. Dalam keadaan natural dia buah dia bulat. Ada ini jenis yang ada kecil sikit, yang ada besar macam besar macam ini. Dia akan ada 3 petals
masa buah itu musim buah engkabang, dia jatuh, dia akan terpusing macam helikopter jatuh. Kebanyakan pokok ni di tepi sungai. Buah ni akan jatuh ke sungai dan ikan akan makan. Atau sudah rendam 2-3 hari, dia lembut sikit, ikan akan makan direct sebab empurau punya gigi sesuai, dia boleh grinding ini yang benda yang keras. Di sistem sungai di Bia, kita dalam usaha untuk memulihkan balik, kita nak tambah balik populasi ikan tu di sungai supaya nanti di zaman akan datang nanti cucu cicit kita dia kenal ikan empurau tu macam mana rupa dia dekat sistem sungai yang asal. Yang tu harapan kita yang terbesar lah. Lepas tu kita juga ada perkenalkan sistem tagang. Yang mana sistem tagang ni adalah perkongsian pintar antara penduduk setempat dengan Jabatan Pertanian lah, di mana dalam memelihara kawasan sistem-sistem sungai yang ada populasi-populasi ikan yang asli kepada negeri Sarawak. Itu kita memang dah mulakan sejak tahun 2006 sampai sekarang. Ada lebih kurang dalam 100 lebih komuniti sekarang seluruh Sarawak. Dan daripada situ juga kita guna pendekatan ni untuk memelihara balik, termasuk ikan empurau kita. Ikan empurau, ikan semah dan ikan-ikan lain lah yang ada berenang dekat sistem sungai kita. Saya selalu mengharapkan semua orang boleh memelihara and then dengan harga yang patutan. Matlamat Puri Johan Agro memang untuk memelihara dan memelihara ikan empurau Sarawak kita, sebab dia memang khazanah negeri Sarawak. Dan of course kita mau memperbesarkan lagi ataupun commercialize further and modernize cara-cara penternakan ikan empurau ni lah, agar kita dapat meet the demand of the especially the export market.